Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera teman-teman di alam maya. Apa khabar? Saya mendoakan supaya anda semua sihat sejahtera. Apa khabar pada semua anda? Siapakah orang pertama yang muncul ya? Saudara Mustafa Ilian, apa khabar? Terima kasih Saudara Mustafa. Selamat malam bersama dengan saya ya. Saudara Muhammad Fuad, terima kasih. Saudara Erik Sidiksi, Khairul Paklang, Syukur Jamil, Hafazah Abu Bakar, Kai Zikri, Maluddin Sagi, Mizi Aziz, Faizal Acoy, Badrin Abu Bakar, terima kasih. Salam perjuangan ya. Hamizah Adnan, Nur Azwa, Azali Kasib, Muhammad Faizal Jamil, Anggrit Rimba. Lama tak muncul tu, kali mungkin lewat Anggrit Muhammad Fauzi Boang, Samna, Rosunin Kurung daripada Sabah, Zainah Ali, Halimah Hashim, apa khabar? Lili Meo, Azizah Ibrahim, apa khabar puan? Lan Basung, Safiel Sulaiman, Merjuna Raja Asyah ke? Zai Aini Moksalib, Tuan Haji Izan Zainal bin Muhammad Ali, Yang Maya, Azrid Rahman, Sadam, Dijai Abdul Razak, Yusran Yusof, Dr. Ahmad Rumaizi, apa khabar Dr. Mahmud Abu Bakar, Samsudin Makzin, Syuhaila Osman, Dian Shah, ini daripada Kaum Baru Muhammad Faizal Jamil, Warga Cinta Damai, terima kasih. Muhammad Fuad, Jo Jembo, Khairil Anwar, Ali Saad, Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar orang Kelantan? Tengah marah ke? Kata Muhammad Ali, Setara dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Ruby, lewat sikit malam ni ya. Tapi Ruby hadir bersama pasangan. Saya mendoakan agar Ruby Din sentiasa bahagia. Baik saudara, sebab malam ni banyak subjek nak cakap, saya kena percepatkan memberi gambaran apa yang berlaku tentang COVID-19. Hari ini adalah tanggal 1 April. Orang kata April Fool. Tapi dah tak ada April Fool dah. Kerajaan sekarang ni memang sentiasa kerajaan April Fool. Kes baru COVID-19 adalah 1178. Ada penurunan yang begitu ketara. Berusahalah kita untuk mengurangkan lagi kerana jumlah hari ini jumlah terkumpul 366,678 dan hari ini ada 6 kematian ya. Jumlah kematian terkumpul adalah sebanyak 1,278 orang. Saudara ya. Kemudian di Sabah. Sabah ada peningkatan nampak gayanya. Semalam 69, 2 hari lepas 41, sebelum tu 34, dia dah mula naik balik ni. 34, kemudian dia naik 41, semalam 69, hari ni 86. So Rosinin, warga Sabah berhati-hati sebab nampak trend di Sabah ada peningkatannya. Walaupun tidak begitu ketara, tapi jelas ada peningkatan. Di Labuan juga 7 orang. Di Sarawak jelas peningkatannya, kerana sebelum ini 153, kemudian naik 176 dan hari ini 238. Jadi begitulah di Sarawak. Warga Sarawak berhati-hati dan sentiasalah mengikut arahan-arahan pihak Kementerian Keselamatan, KMN melakukan penjarakan sosial. Di Kedah berkurang, semalam 37, hari ini 32. Kedah pula ada trend penurunan. Daripada 41, 37, hari ini 32. Aduhai, siapa pula mengganggu saya ni? Itulah kadang-kadang ya. Kemudian di Penang semalam 200, hari ini 190. Mami Comi cek tak mau, cek nak kurang lagi sebab hari ini 190 walaupun berkurangan, tapi hanya 10 orang aja. Semalam 200, hari ini 190. Di Perak, York, Tekal 31 orang. Di Selangor amat ketara penurunannya daripada 661, hari ini 237. Tapi di wilayah Keputuan meningkat daripada 42 kepada 101. Di Putrajaya kekal 1 orang. Di Negeri Sembilan ada peningkatan tapi cuma 2 orang. Semalam 32, hari ini 34. Di Melaka ni, Rosli Lendu di Melaka semalam 3 hari berturut-turut single digit.
iaitu 5 orang, kemudian naik 8 orang, dia turun 6 orang, hari ini 41 orang. Di Johor, alhamdulillah, trend penurunan begitu ketara. 4 hari dulu 176, kemudian dia turun 171, semalam 96 dan hari ini 86 orang. Begitu juga di Pahang, ada penurunan daripada 36 kepada 14, tetapi di Terengganu walaupun single digit, tapi ada peningkatan, iaitu semalam 2 hari lepas pun 2 orang, hari ini 6 orang. Dan di Kelantan, alhamdulillah, ada susutnya daripada 57 kepada 27 orang. Dan tahniah warga Perlis, anda kembali sifar COVID-19. Ya, Pak Cik Kamariah, salam pencerahan. Terima kasih Saudara Hashim Alias. Terima kasih hadir pada pertemuan kita malam ini. Ingat saudara, Al-Kisah dalam Zubdatut Tafsir min Fadil Qadir, karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Shaqar, iaitu guru tafsir di Universiti Islam Madinah. Beliau mengatakan suatu hari seorang tetamu datang kepada Ma'imun bin Maharam. Kemudian pelayan Ma'imun ni segera menyuguhkan gulai. Saat hendak menyuguhkan ataupun menghidangkan gulai sebut, kaki pelayan tergelincir dan gulai sebut dengan tidak sengaja telah tumpah di baju Ma'imun. Spontan Ma'imun ini marah nak mukul pelayannya, akan tetapi pelayannya segera mengingatkan Ma'imun dan berkata, "Tuanku, sampai sejauh manakah engkau mengamalkan ayat wal qaziminal qaza?" Ma'imun menjawab, "Ya, saya sudah lakukan." Ma'imun akhirnya menahan marahnya dan memukul pelayannya. Kemudian pelayan itu melanjutkan, "Lalu bagaimana dengan ayat wal afina an-ninas?" Ma'imun menjawab, "Ya, sudah saya lakukan. Aku sudah memaafkanmu dan aku juga sudah memerdekakan kamu." Pelayan tersebut pun melanjutkan ayatnya, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kerana menahan marah juga bukan hal yang mudah dilakukan. Ia memerlukan kesungguhan, hati yang kuat. Lalu disusul dengan memaafkan kesalahan orang lain yang membuat kesalahan, dengan cara membalasnya dengan kebaikan atau dengan tidak membalasnya dengan kejahatan. Ingat saudara, memanglah sulit, tapi pasti boleh dan juga boleh dilakukan, kerana mereka yang memaafkan sesama insan dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Itulah sekadar tazkirah pendek saya malam ini. Dan kita menyantuni e-commerce. Hari ini 1 April, saudara ya. Jangan lupa berhubung dengan Azhar 0113304141. Kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa dia tengah mempromosikan buku-buku saya tu. Begitu juga dengan hasil produk ibunya, iaitu rendang tok dan bahulu berdal. Begitu juga dengan Siti Fareha. Saudara nak mengiklankan produk saudara, berhubung dengan Siti Fareha. 017-711-4300. Bila menghubungi Siti Fareha, jangan lupa dendeng manis Siti Fareha. Dan kalau saudara memerlukan buah-buahan, buah-buahan ini berhubunglah dengan Syauqi daripada Kizinis. Syauqi 012-357-5703. 012-357-5703. Dan hari ini Syauqi telah pun menghantar kepada saya untuk saya merasai. Pertama sekali adalah buah tin. Ini buah tin. Ini untuk bekalan, untuk dah dekat dah, tinggal lagi 12 hari lagi, 11 hari, 12 hari lagi kita akan berpuasa saya ya. Ini buah tin untuk buka puasa. Kemudian ada pula besar ni, itu kurma ajwa. Ada juga kurma-kurma dari Safawi, Mariami, Medjol. Ini Medjol ni cukup besar saya. Medjol. Kemudian ada apricot kering serta kismis. Ini untuk bekalan hadirnya bulan Ramadan yang akan kita raikan bersama-sama dalam masa 10 ataupun 12 hari. Berhubunglah dengan Syauqi untuk mendapatkan pesanan buah-buahan rumah. Harganya memang dijamin murah, kerana lebih murah daripada harga pasaran. Berhubungilah dengan beliau. Dan malam ini saya ingin menjelaskan itu makanan para Ambia, iaitu jus. Jus produk daripada saudara tokoh jamu Kemaman, iaitu saudara Zul. Saudara Zul 019-917-0449. 019-917-0449 ya, saudara Zul. Kali ini saya ingin menjelaskan kepada saudara ialah jus hal, iaitu plus madu Arab, ada ekstrak zafran dan almana, iaitu
Jus Al Plus Zafran dan Almana ini adalah untuk tujuan detoksik. Ia membantu membersihkan usus, melegakan sembelit dan dedas. Ia turut membantu mengawal paras asid dalam badan kalau sekali ada gout dan sebagainya. Ia turut membantu mencegah bengkak seperti bisul dan radang. Begitu juga ekstrak zafran. Ekstrak zafran ini adalah untuk merangsang sel-sel otak dan menguatkan ingatan kita. Yalah, dah tua-tua ni selalu lupa. Saya minum jus Hal Plus Zafran Almana ni, ekstrak zafran. Ia turut membantu mencegah pembentukan batu karang pada pundi air kencing, iaitu ginjal dan empedu. Kita dah usia-usia begini ni saudara, selalunya memang kadang-kadang kita akan mengalami penyakit batu karang, dan ia turut menstabilkan hormon. Dalam menstabilkan hormon ini ialah untuk sedikit rawatan segugut, gangguan haid bagi wanita dan juga masalah rahim. Apa yang ada dalam jus Hal Plus Zafran ini adalah kurma, zafran, almana, delima dan madu Arab. Saya boleh berhubung dengan saudara Zul, ini 019-917-0449, ataupun boleh layari beliau di internet toko jamu Mamat. Saudara, e-commerce, bagai e-commerce dah selesai, dan sekarang ini salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah UMNO PAS mau ke mana? Ini persoalannya. Mau ke mana UMNO PAS? Jadi sebelum saya mengulas atau memberi pencerahan berhubung dengan situasi ini, elok kita santuni pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Kata Pak Nazir, gulai, kurau, santan berlada, makan rojak, dihidang ke iti. Kalau bergurau, berpada-pada, takut terlajak, menyinggung hati. Jadi kalau kita bergurau itu berpada-pada saudara. Jangan sampai kita menyinggung hati teman-teman dan kawan-kawan kita. Pancing haruan umpannya cacing, anak lipan juga umpannya. Kalau tuan nak memancing, pastikan umpan pada tempatnya. Nak mancing undi apa semua, biarlah kena pada tempatnya. Biarlah bercakap dengan benar. Ya, itulah tadi cara Pak Nazir menyindir kita, memberi pandangan melalui pantun. Indah bahasanya. Saudara ya. Malam ini tak ada pantun daripada Abang Lee, tiada puisi daripada Abang Lee. Tapi saya ingin memperingatkan kepada saudara, mereka yang menyunting semula live saya, yang masuk ke channel YouTube, anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen yang ditulis di sini. Segala komen anda adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Ingat saudara, ini peringatan saya. Baik. Saya sering mengatakan bahawa kebajikan didahului, rakyat disantuni. Bila saya memberi salam moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000, kita lagi 10 hari nak puasa ni. Wang semakin menipis, hati semakin menangis, makanan semakin berkurangan. Jadi sebab itu saya mengharapkan pimpinan nakkan mohon daripada Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong dalam darurat ini, supaya perbelanjaan boleh dikeluarkan dari kantong negara tanpa mendapat kelulusan daripada Parlimen. Dah boleh adakan. Jadi sepatutnya bantuan kepada rakyat itu sampailah. Jangan wang itu diambil untuk membayar yang bukan-bukan. Jadi baik berilah pada rakyat yang begitu dahagakan bantuan sekarang ini. Sebab rakyat berada dalam keadaan cukup tersepit. Harga barang makanan di pasaran meningkat terus. Kerana sebagaimana yang saya jelaskan 2 malam lepas dan semalam, bila kita bawa masuk makanan ini, nilai ringgit kita semakin susut, tentulah ia lebih mahal. Jadi pihak kerajaan harus mencari upaya. Saudara, KJ Presiden UMNO Tuan Sri Anwar Musa Timbalan, sebentar lagi saya akan ulas saudara. Ya, begitu juga dengan mereka yang bertugas di kementerian di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Mi komo, geng sembuh and katak je lah jadi ahlinya. Tu saya menjawab tentang KJ dengan Anwar Musa lah. Saya tak mau campur saudara.
Jadi begitu juga dengan makanan yang mahal. Saya minta lah agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna pertingkatkanlah usaha saudara. Bantulah rakyat sebaik yang mungkin. Santunlah kehidupan rakyat. Saya tak mampu untuk melakukan apa saja, memang banyaklah cadangan, tapi saya bukan orang yang ada kuasa. Saya hanya mengutara dengan pandangan. Sebab begitu juga hari ini, saudara Muhammad Ali daripada Kelantan, dia menghantar kiriman, dia pun hairan. Dia kata kerana dia cuba untuk membaharui cukai jalannya, road tax. Dia dah pergi ke pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan di Kota Baru pada tanggal 18 Februari 2021. Dah masuk sebulan setengah dia, tak dapat lagi katanya. Apa yang ada sekarang ni hanyalah insurance covering note saja. Dia kata saudara Muhammad Ali tadi, seumur hidup saya tak pernah terjadi macam ni. Dia tanya pada saya, apa komen Datuk? Saya kata komen saya tak ada kata apalah. Inilah keadaan negara kita sekarang ni. Inilah kedudukan negara kita hari ini. Nak membarui road tax, tapi kalau saudara tak mempamerkan cukai jalan di dekat kereta nanti, satu kesalahan. Apakah Kementerian Pengangkutan sudah memberitahu pada pihak penguasa, pihak polis? Ya, kalau tahan kereta tu, kalau tengok road tax tak ada, jangan tanya. Sebab Kementerian Pengangkutan sendiri tidak mempunyai road tax yang cukup untuk diberi. Rakyat dah bayar, insurans dah bayar. Jadi inilah keadaannya. Ya, saudara Muhammad Ali, saya menyantuni apa yang anda lahirkan dan saya luahkan kerisauan dan kekecewaan anda untuk mendapat road tax. Duit bayar, tapi tak dapat. Ya, ini keadaan negara kita sekarang. Datuklah sikit rentas negeri. Rentas negeri sebagaimana yang dia kata rentas Datuklah sikit rentas negeri. Midin kata ambil 2 dos baru boleh rentas negeri. Macam rakyat tak ada mak bapak dia buatnya. Ya, saudara ini tadi saudara siapa tanya dia tadi? Nah, masalah rentas negeri ini sepatutnya kalau keadaan itu okey, bagilah rentas negeri. Kalau nak dapat dos, mana nak cari sekarang ni? Dan tiap-tiap suntikan untuk COVID-19 ini, vaksinnya bukan boleh serentak. Boleh cucuk hari ni, besok cucuk lagi. Tidak, dia sekurang-kurangnya seminggu. Kena rest, kena bagi vaksin itu dilute dalam darah kita, dalam badan kita. Kalau tidak mengikut peraturan, maka akan menjadi masalah besar pada kesihatan kita. Dan sekarang ini berhubung dengan vaksin, vaksin ini pun sudah menjadi pertikaian. Apabila pihak Majlis Agama Islam di Indonesia sudah pun menyatakan bahawa vaksin yang kita pakai sini, bahawa dia punya kaedah bahan-bahan yang terdapat dalam vaksin tersebut itu diragui. Dan ini diakui sendiri oleh Menteri Sains dan Teknologi Khalid Jamaluddin yang sibuk nak bertanding apa semua tu. Vaksin yang diimport dalam negara kita ni sudah mula diragui ke aslian dan juga ini apakah sesuai tak sesuai untuk digunakan oleh umat Islam. Katanya lah, saya tak tahu, laporan yang saya dapat mengatakan ada unsur-unsur yang tidak halal. Ini membuatkan kita bertambah pening kepala. Kemudian Kementerian Perdana Menteri mengatakan boleh mengadakan rentas negeri asalkan cucuk 2 dos. Cukup ke untuk rakyat kita? Jadi mereka membuat undang-undang, membuat peraturan demi peraturan, memeningkan rakyat. Carilah kaedah yang terbaik. Kalau negara dah okey, COVID dah menurun, kalau boleh rentas sempadan, ikut SOP, pakai topeng, jaga kebersihan, apa masalahnya? Dan sekarang ini kita kena hidup sebagaimana nyatakan oleh Kementerian Kesihatan Dunia, Badan Kesihatan WHO mengatakan bahawa warga dunia harus bersedia untuk hidup dalam keadaan new normal baru yang kita berada dalam keadaan COVID-19 ini. Dan akhirnya COVID-19 ini dia tidak lagi menjadi pandemik, dia akan jadi dia macam juga kita penyakit malaria, penyakit taun dan sebagainya. Asalkan kita sentiasa berhati-hati. Sebab jangkitan COVID ini pertama sekali dia di bahagian atas, bukan bawah-bawah, bukan dekat kaki. Saudara, rentas negeri ini jalan kaki, bukan sangkut kat kaki, dia ke atas. Jadi asal kita tutup pelitup, topeng pelitup dan menjaga kebersihan, melakukan penjarakan sosial, insya-Allah lah, dan bertakwalah pada Allah SWT. Kemudian paling mudah sekali carilah black sheep.
untuk habatus saudah, minum airnya. Hal habatus saudahnya, jus untuk detoksik dan sebagainya. Itu yang saya dapat komen tentang ini cukai jalan saudara Muhammad Azmi saudara Muhammad Azmi Ali. Saya harap saudara puas hatilah. Lebih dari itu saya tak boleh. Saya bukannya pegawai JPJ. Kadang-kadang teman-teman menghantar kiriman kepada saya seolah-olah saya ni pegawai JPJ lah, saya jadi bekerja di pejabat Presiden UMNO lah. Jadi saya cuma menyampaikan, saya tidak boleh buat apa-apa, saya menyantuni apa saja. Mak bapak dia orang dah dalam kubur, tak apalah Datuk. Nah, ini keadaannya saya sedih. Saya cuba menyantuni apa yang anda zahirkan, dan ini keadaan negara kita. Dan saya ingin menyatakan bersaudara, hari ini agak merunsingkan saya. Kerana semalam Ketua Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Abang Jari Openg, menyatakan bahawa pihak mereka belum membuat keputusan sama ada nak menyokong ataupun tidak kerajaan yang ada hari ini. Seandainya Sarawak memutuskan tidak bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, maka runtuh Kerajaan Perikatan Nasional. Dan Sarawak bersama dengan Sabah, mereka masih lagi dalam keadaan tuntutan berhubung dengan Perjanjian 1963, Perjanjian Penubuhan Malaysia. Saya ingin menjelaskan kepada saudara bahawa penubuhan Malaysia ini kadang-kadang kita juga, saya harus menyantuni dan memberi pencerahan bahawa terkadang kita pimpin Semenanjung ni seolah-olah mengkhianati Perjanjian 1963. Dalam Perjanjian 1963, kerana waktu itu Malaysia ditubuhkan 1964, ada perjanjian yang dipanggil 1963. Dalam Perjanjian 63 ini disebut ibu kepada perjanjian ini adalah empat buah negeri terpenting, iaitu Semenanjung, 4S, Semenanjung Tanah Melayu. Dulu dikenal sebagai Melaya. Kemudian Singapura, Sabah dan Sarawak, 4S. Jadi keempat-empat ini hendaklah dilayan sama rata. Artinya kalau RM100 ada, RM25 pada Semenanjung, RM20 pada Singapura, RM25 untuk Sabah dan RM25 untuk Sarawak. Ini perjanjian 1963. Dan kemudian apabila begitu juga dengan kedudukan parlimen. Kursi-kursi parlimen Semenanjung tidak boleh berada di kedudukan 2/3 mengatasi Singapura, Sabah dan Sarawak. Artinya kalau kita ada 222 kursi parlimen, untuk Semenanjung tak boleh 160. Dia mesti kurang. Supaya Semenanjung tak boleh overrule Sabah dan Sarawak. Itu tuntutan daripada awal lagi. Dan apabila Singapura tidak berada lagi dalam pertubuhan Malaysia, tinggal 3, Sabah, Sarawak, Semenanjung. Jadi peruntukan, Raja Kamal, Raja Faizal, terima kasih. Peruntukan setiap pembangunan untuk negeri di Sabah, di Sarawak dan Semenanjung hendaklah setara. Kalau dikeluarkan peruntukan untuk pembangunan di Semenanjung ni, contohnya katalah 100 juta, maka Sarawak juga berhak mendapat 100 juta. Sabah juga berhak mendapat 100 juta. Dan tidak boleh dikecualikan. Cuma pimpinan di Semenanjung tidak menjelaskan kepada rakyat Sarawak dan di Sabah kenapa mereka peruntukan itu nampak kurang. Walaupun memang ada kerajaan pusat memberi peruntukan yang sama setara, tetapi kerana wang yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak itu banyak digunakan untuk menjaga, mengawal keselamatan di Sabah dan di Sarawak. Kerana macam di Sabah, dia terdedah kepada sempadan dengan Filipina. Kerana Filipina masih menuntut Sabah itu sebahagian daripada negeri mereka. Jadi kawalan di Sabah dipertingkatkan. Kerana Sabah itu negerinya terlalu besar. Saya kena ingat, satu daerah di Sabah, Sandakan misalnya, dia dah sebesar Negeri Pahang. Ini jadi kita kena jelaskan. Tapi masalahnya Kementerian Penerangan tidak memberi penerangan, membuatkan rakyat Sabah marah. Begitu juga dengan Sarawak. Sarawak pula kita berhadapan dengan sempadan kita adalah negara Indonesia. Dulu negara Indonesia yang kita khuatiri dulu adalah komunis, Kalimantan apa semua. Dan jadi soal keuangan itu sebenarnya kalau mengikut daripada kantung negara, khazanah negara dulu oleh Parlimen, Abdul Rahman Putra Abang Jo dah Islam menyokong Perdana Menteri Muhyiddin live tadi.
dari segi sokongan begitu, tetapi mereka tuntutan masih ada lagi. Saya nak beri pencerahan Saudara Rahman. Jadi tuntutan mereka supaya sama rata. Cuma kita tidak menjelaskan kepada warga Sarawak bahawa sebahagian besar peruntukan wang yang disediakan untuk Sarawak itu digunakan untuk menjaga sempadan. Ini realitinya. Jadi apabila kita gagal untuk memberi penjelasan, maka rakyat kata tak adil. Bila mereka melihat seolah-olah ni, bila kita membuat bajet dan sebagainya, pembangunan Negeri Perlis, pembangunan Negeri Kelantan, sama juga dengan pembangunan Negeri Sabah dan Sarawak. Ini tak boleh. Sebab ada perjanjian 1963, inilah yang dituntut oleh warga Sabah dan Sarawak. Betul kalau Abang Jo kata bahawa dia sokong Tan Sri Muhyiddin, tapi besar kemungkinan dia akan tarik diri. Mereka mempunyai kuasa. Jangan lupa saudara. Dan mereka sedang menghadapi untuk mengadakan pilihan raya. Jadi kita sampai bila rakyat warga negara Malaysia ini warga yang cinta damai. Kita nakkan keharmonian. Jadi sebab itu Kementerian Penerangan perlu mempertingkatkan. Jadi JECOM yang bagi peruntukan banyaknya, pergilah ke Sabah Sarawak bagi penjelasan. Masuk ke kawasan-kawasan. Bukan kerajaan Semenanjung ini memerintah Sabah Sarawak. Tidak, kita bukan menjajah. Peruntukannya sama, tetapi tidak diperjelaskan. Ini tidak dijelaskan oleh kepimpinan di Kuala Lumpur, di Putrajaya. Turun meminta izin pada Ketua Menteri Sabah, Ketua Menteri Sarawak, ada program. Tak ada masalah. Bila mereka tak faham, maka elemen penghasut dan sebagainya mencetuskan kegusaran dan akhirnya kita bertelagah. Bagi saya meletakkan masalah ini di bahu Menteri Penerangan. Begitu juga dengan pembahagian kursi-kursi parlimen dan Dewan Negeri sebagainya. Nah, sekarang ni macam UMNO di Sabah kita dah bagi otonomi. Bagaimana di Sarawak? UMNO sendiri tak masuk di Sarawak. Tapi mereka masih lagi menzahirkan rasa tak puas hati. Kenapa? Kerana ibu perjanjian itu dilihat seolah-olah sudah dikhianati. Sebab itu jangan lupa, walaupun Abang Jo kata tadi, tapi dia masih lagi menuntut untuk menyelesaikan masalah tuntutan 1963. Itu juga yang dibawa oleh warga Sabah. Kementerian Penerangan wajib turun. JECOM ambil peruntukan sebanyak mungkin, pergi. Dan kawasan daerah-daerah di Sabah dan Sarawak besar, bukan kecil. Kerana mereka juga terlalu jauh untuk mendapat kadang-kadang coverage internet pun tak ada. Usahakan begitu. Saudara lihat sendiri macam di Sabah, bekalan air pun tak cukup. Tengok tong-tong biru je kat Sabah, rupanya tunggu air dan hujan. Jadi pembangunan itu tidak berlaku. Tidak dilihat oleh warga Sabah. Memang wang itu digunakan untuk keselamatan. Jadi terpaksalah turun bagi tahu. Dan kerajaan negeri juga hendaklah bersama-sama sebab mereka juga memperolehi honorium ataupun wang royalty daripada minyak. Masalahnya kita tak mau bercakap terus terang. Saya berbual dengan yang bawa beliau Tengku Razali, dia kata kita bagi dekat Sabah Sarawak, kita tak bagi. Tapi kebanyakan pimpinan itu ambil dia simpan duit kat Singapura. Sebab ada agenda tertentu untuk peribadi. Jadi ini perlu diterangkan supaya rakyat tahu. Saudara Umar Ziki sangkut. Ya, tak apa. Dia pekan bersangkut. Tak apalah. Kita memberi penjelasan ini supaya mereka faham bahawa apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak itu hendaklah diperjelaskan. Jangan kita mengizinkan mereka dah berada dalam keadaan yang bukan-bukan pemikirannya. Ya? Okey, itu bab Sabah Sarawak. Sebab saya tengok pula ada tulisan daripada Dr. Muhammad Fuad Zakasi. Dia ini berhubung dengan tentang tuntutan dari Jamaluddin. Dia menyindir lah, dia kata dua Menteri UMNO termasuk KJ, katanya KJ menyinggung yang berhormat Datuk Seri Najib. Apakah benar semua masalah ini akan selesai bila pemilihan parti diadakan? Datuk Seri Najib kata bukan itu kunci segala-galanya. KJ kata begitu, KJ kata begini. Akhirnya timbullah polemik. Iaitu sebenarnya kata Dr. Fuad Zakasi, masalahnya ialah personality. Apatah lagi yang mengamalkan politik kapal selam. Sekejap timbul, sekejap tenggelam. Mereka timbul di waktu pemilihan. Habis pemilihan, mereka hilang, tenggelam. Lebih parah lagi ialah yang mengamalkan politik populis. Mau jadi selebriti politik katanya. Bukannya pejuang.
Kehadirannya tidak pun menambah. Sokongan rakyat, apatah lagi orang muda kepada parti tak ada. Jadi KJ jangan sembang lebih lah. Sebab itu masalah lebih mudah selesai jika semua patuh kepada keputusan parti dan Pertuan Agong utama adalah konsensus, bukan jawatan tertentu. Jadi Hari Jamaluddin dengan Syahidan ni betul-betul nakkan UMNO hancur. Bila ada pemilihan tentu ada pertandingan, dan ada menang juga ada yang kalah. Jadi kalau yang kalah tu biasalah akan protes, mungkin menyertai parti sebagainya. Saya nak cakap terus terang, ini gila apa benda ni Anwar Musa ni. Ini cakap terus terang. Mungkin ini dah mabuk ketum lemaknya. Bila dia saya tak tahulah. Sejak tidak menjadi susah dah tak ada lagi di radar berada di pejabat UMNO, saya tengok Anwar Musa semakin melalut. Dia seorang menteri yang sepatutnya kita hormati. Saya kalau menteri tak buat silap, saya tak marah. Biarlah Rina Harun ke macam Pak Wan Ridwan itu dia mereka punya hal lah. Tapi di depan UMNO ni saya tengok Anwar Musa mengarut. Itu betul-betul mabuk ketum. Bila dia kata bulan Jun nanti UMNO bakal memilih calon Perdana Menteri, saya tepuk dahi lah. Anda seorang menteri, kenapa anda mau mengabui pemikiran rakyat? Kerana sebenarnya kuasa melantik Perdana Menteri itu bukan kita, bukan pilihan parti pun. Kalau parti boleh menghantar kepada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong, kalau Tuan Agong tak setuju, tak ada juga. Jadi kenapa kita nak tunjuk kuasa bahawa kita mengatasi istana? Memanglah macam Anwar Musa ni tak lain, memang dia tidak memperakui gamaknya istana, sebab itu dulu dia tabal raja dan sebagainya. No, ini soal pelantikan Perdana Menteri itu hak mutlak raja, hak mutlak Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Artikel 43 dengan jelas menunjukkan Duli Yang Maha Mulia boleh melantik sesiapa saja di kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli Dewan. Full stop, nokta. Yang kamu nak cabar apa? Yang kamu nak kata bahawa UMNO nak ada pemilihan untuk meletakkan calon Perdana Menteri? Tak malu ke? Kenapa saya tak faham Anwar Musa ni? Dah sampai ke tahap mabuk ketum, gila kuasa. Jadi kalau dah mabuk ketum tu, janganlah cakap. Oh, kata meroyan. Wanita ni kadang bila dah bersalin ni, dia masa benda ni, selalunya berlaku, kalau berlaku kesedihan, dia dah bersalin, dapat anak, lepas tu bayi yang dilahirkan tu meninggal, selalunya orang meroyan. Cakap tak tentu. So saya tengok Anwar Musa begitu. Tiba-tiba dia buat pengumuman. Kamu siapa nak mengumumkan soal pemilihan parti? Who are you to decide the fate of UMNO? Sebab kamu sekarang ni tak ada. You bukan ahli majlis kerja tinggi. Kamu bukan Setiausaha Agung UMNO. Kamu bukan Setiausaha Agung Barisan Nasional. Kamu hanya ketua bahagian ketarikh. Itu saja. Label kamu sama dengan ketua-ketua bahagian lain. Kalau ketua-ketua bahagian lain boleh diam, kenapa kamu tak boleh diam? Kenapa kamu nak cakap? Hanya kerana kamu merasa kamu menteri. Kalau merasa kamu menteri, kenapa kamu nak singgung Agong? Pelantikan kamu pun datang daripada Agong. Kalau Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong tak setuju, kamu tak akan dilantik sebagai menteri. Sedar diri. Yang nak cakap bahawa kita akan memilih calon Perdana Menteri. Sepatutnya ini bukan isu calon Perdana Menteri. Yang kamu nak terperangkap dengan apa yang diutarakan oleh daripada parti MIC. Mereka memanglah. Mereka bukan orang Melayu yang tidak tahu menghormati gajah-gajah Melayu. Kuasa Agong. Ni, saya kalau Perlembagaan Negara jelas menyatakan. Malah sekarang ni pun Agong tak nak campur tangan lagi. Tasimu dia masih lagi Perdana Menteri, walaupun keabsahan dia susah mula diragui kerana Parlimen tak bersidang. Jadi kenapa nak cakap bahawa calon Perdana Menteri akan ditentukan pada pemilihan UMNO bulan Jun? Kalau UMNO pilih siapa pun jadi calon, kalau Agong tak setuju, tak ada. So dia semua understand. Saya minta supaya warga net saya, teman-teman pelayar saya faham. Jangan kita terperangkap. Hari Musa, kamu siapa? Betul. Memang meroyan habis. Jadi kalau dah mabuk ketum tu, mabuk seorang lah. Dia nak tarik orang, nak seret orang yang bukan. Begitu juga dengan Khairi Jamaluddin. Ni satu ni, Khairi Jamaluddin ni, ini betul-betul bagi saya kadang-kadang saya kata makhluk perosak. Saya jangan lupa apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad menyerahkan kuasa pada Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri. Kemudian Pak Lah panggil pilihan raya umum.
Itulah pilihan raya yang terbesar yang dialami kemenangannya oleh UMNO Barisan Nasional. Waktu itu, Parti Keadilan Rakyat cuma dapat 1 undi saja, iaitu di Matang Pau. DAP cuma dapat 9 kursi saja. Di Kelantan, hampir-hampir UMNO menewaskan PAS. Ini realitinya. Itu pemilihan pertama, pilihan raya pertama 2003 tak silap saya. Kemudian hadirlah orang bernama Khairi Jamaluddin, the Fourth Floor Boys. Hadir, dia membawa badi saya nak kata sial tidaklah, tapi bawa badi. Kerana waktu dia berada dia kecup satu Malaysia ni tentang Fourth Floor Boy ni, budak 34, budak Cambridge apa semua. Akhirnya pilihan raya itulah bermulanya kejatuhan UMNO Barisan Nasional. Kita hilang 2/3. Kita hilang penguasaan 2/3 di parlimen. Waktu itu Khairi ada di situ. Khairi lah semua merangka, kononnya Pak Lah kata Hang Nadim lah, budak hebat lah, balik daripada Oxford, pemikiran yang terbaik lah kononnya. Apa jadi? Bila Pak Lah berhenti, Datuk Seri Najib ambil alih. Datuk Seri Najib memikul segala beban yang ditinggalkan. Okey, maka ada pilihan raya, masih lagi tak dapat. Dan akhirnya pada tahun 2018 kita terterap, hilang penguasaan di parlimen dan terpaksa menyerahkan kuasa kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Sebab itu saya katakan bahawa Khairi adalah juga menyumbang kepada bermulanya kehancuran penguasaan UMNO Barisan Nasional. Kamu jangan sembang lebih. Dan waktu pilihan raya umum 2018 kali 14, kamu adalah ketua pemuda. Kamu dipertanggungjawab untuk menjaga hati, untuk menjaga sokongan anak muda. Apa jadi? Hanya sekadar slogan retorik. Kalau 1,000 orang yang menyokong Datuk Seri Najib, saya lah salah seorangnya. Itu kenyataan Khairi Jamaluddin. Kalau tinggal 100 orang yang menyokong, berdiri teguh di belakang Datuk Seri Presiden, masih hidup Datuk Seri Najib, saya lah orangnya. Dan Datuk Seri Presiden, yakinlah, kalau Datuk seorang saja yang tinggal di belakang Datuk Seri Presiden, yakinlah, orang itu adalah saya. Punyalah bodik paling 8 tan punya jet. Senyum Datuk Najib. Ini jangan lupa, saya tidak lupa sejarah benda itu, perlu kita ingat. Dan hari ini kamu singgung Datuk Najib. What type of people you are? Manusia ni apa? Dan kemudian boleh kamu menyatakan pula, ini yang sedapnya. Dia Menteri Kabinet, Menteri Sains dan Teknologi, terlibat dalam menguruskan negara. One of the cabinet ministers. Bila dia kata UMNO mesti mengadakan pemilihan parti dengan segera. Brother, kamu sedar diri ke? UMNO ni 20 orang lah. Kalau 220 orang ahli parlimen pun tak boleh nak diadakan persidangan parlimen, macam mana nak buat di seluruh negara? Gunakanlah. Kamu kata kamu budak Oxford, kamu kata kamu hebat, kamu kata kamu pandai, kamu bijak. Nak buat macam mana kalau sekarang ni SOP-nya? Data apa kamu nak pakai? Data sains apa kamu nak pakai? Nanti besok kata UMNO punca, kluster berlakunya ini pandemik COVID-19. UMNO lagi dipersalahkan. Dan kamu keluar kenyataan yang bukan-bukan. Salah kamu kata kamu bijak, nampak sangat kamu biol banyak. No, because parlimen kamu tak mampu convince Azimuddin untuk meneruskan persidangan parlimen. Atas alasan tak boleh kerana takut COVID. Kerana orang tua ada. Habis orang UMNO ni semua umur 40 tahun. Nak ada pemilihan di peringkat cawangan. Bukan 20 orang, ada cawangan 500 orang. Ada cawangan 1,000 orang. Kerana ada perhimpunan bahagian. Paling minima pun salah satu bahagian tu 500 ke 600 orang. Nak pilih macam mana? Kalau parlimen tak boleh bersidang, apatah lagi bahagian? 191 bahagian. Ya, saya bukan nak mempertahankan presiden sebagai tidak. Tapi kamu mewujudkan dia punya SOP. Sekarang ni kamu nak ajak kami langgar. Nak ajak UMNO kerana nak memenuhi desire kamu. Konon-kononnya kamu nak bertanya sebagai presiden. Kerana kamu dah hayat. Seolah-olah kamu nak akan jadi presiden UMNO, kamu boleh jadi Perdana Menteri. Hello brother. Jangan mimpilah. Ahli UMNO masih tidak lupa who you are. Anda adalah the Fourth Floor Boys, era Pak Lah, yang menghancurkan the beginning of the fall of UMNO. The beginning and the fall of Barisan Nasional. Anda jangan lupa, orang masa itu sedang silu pada Pak Lah. Kerana waktu itu Perdana Menteri, orang UMNO ni menghormati presidennya, Tun Abdullah Badawi, orang baik. Pak Lah, Mr. Clean Man.
Semua menghormati. Jadi bila Pak Allah kata, ni Khairi ni menantu Pak Allah pula lagi, orang hormat. Orang hormat waktu itu. Now you are nowhere. Jadi tiba-tiba, kata Datuk Najib begitu, sebut Datuk Najib begini. Ni apa benda ni? Kerana kamu terlalu kemaruk dengan kuasa. Kalau nak ada kepemilian, pastikan dulu, wujudkan dulu, izinkan parlimen bersidang. Jangan cakap dolak-dalik, cakap tak sempat bikin. Saya tak faham lah. Baik Khairi Jamaluddin, baik Anwar Musa. 2 kali 5, 5 kali 2, mabuk ketum. Saya cakap terus terang saudara. Mesti ada 2 per 3 lah, mesti ada begini. Jangan lupa saya diam, saya tengok kata minum lampau dah. Sadar apa kata pilih apa. Kemudian ada pula usaha sekarang ni nak singkirkan presiden. Tak ada masalah. Kalau presiden, ahli-ahli UMNO tak mau dia pemilihan nanti, sokonglah siapa yang nak tanding. UMNO Parti Demokrasi. Bukan diktator. Tapi masa tidak ada kesesuaian. Kalau betul nak diizinkan UMNO bersidang, biarkan parlimen bersidang. Lepas itu parlimen bersidang, kita tengok macam mana SOP di parlimen. Macam mana cara untuk mengelak jangkitan COVID-19. Barulah betul. Kadang-kadang saya tak tahu, bercempera lah. Sekejap ke atas, sekejap ke bawah. Main terpa. Dia ingat rakyat ni bodoh. Rakyat tak sebodoh yang kamu sangkakan lah, Khairi Jamaluddin. Rakyat tak sebangang itulah yang kamu rasakan Tan Sri Anwar Musa. Rakyat tahu kalau siapa saja jadi presiden, kalau Agong tak setuju, tak akan dapat. Jangan kamu ingat kamu mungkin bertanding presiden UMNO, kamu rasa kamu jadi presiden, boleh jadi Perdana Menteri. Tidak. Agong itu absolute power. Jadi kadang-kadang kamu seolah dilihat seolah nak merampas kuasa Agong. Kemudian tadi ni yang pula ni seolah-olah mengatasi. Sekarang ni apa kata Dato' Cahyuddin? Parlimen tak boleh bersidang kerana data dan sains. Kerana di sebilangan besar ahli-ahli parlimen berusia orang tua umur 70 tahun. Habis ahli UMNO tak ada umur 70 tahun. Ahli UMNO tak ada yang umur 35 tahun. Bercakap biar logik. Jangan ingat rakyat ni bodoh. Sebab itu saya tengok menteri ni, saya setuju. Apa kata Aina Syamsuddin? Walaupun dia bukan ahli UMNO, dia dah keluar dari UMNO, tapi dia tulis. Saya seronok tengok baca, saya senyum sendiri. Kata Alina, taraf Menteri UMNO hanya di kaki Mudin dia kata. PAU 2020 telah menyaksikan bendera dinaikkan, lagu UMNO nyanyikan, ucapan keramat dilaungkan. Tajuk utama PAU adalah UMNO tolak bersatu. Bukan itu saja, ada juga Menteri UMNO yang menghentam PAS di pentas PAU kerana tidak setia kepada Mufakat Nasional. Sudah cukup baiknya. Perwakilan pun bertepuk tangan. Hari terakhir PAU 2020, Menteri-Menteri UMNO pun beritahu perwakilan bahawa mereka akan letak jawatan jika diarahkan oleh parti. Selesai PAU 2020, semua perwakilan pulang ke rumah masing-masing dengan hati penuh bangga. Nak tahu ke mana Menteri UMNO? Mereka buat rombongan berjumpa Presiden Bersatu. Presiden dan Majlis Tinggi serta perwakilan UMNO belum sempat sampai rumah mereka. Perwakilan ke yang datang daripada Kelantan, yang datang daripada Johor, yang datang daripada Kedah, tak sampai rumah. Mereka sudah berbondong-bondong berada di rumah Presiden Parti Peribu Bersatu. Kita tanya, nak tahu apa? Sebab Menteri UMNO tanya Muhyiddin, macam mana kedudukan kami ni? Akhirnya keluar kenyataan si Muhyiddin. Menteri-menteri daripada UMNO ni kekal jadi menteri. Ini sekarangnya. Jawabnya, hidup Tan Sri Muhyiddin, hidup Menteri UMNO. Hidup penyangak-penyangak politik negara. Hidup bapa penyangak politik negara. Tak, saya nak kata begini kerana bukan pasal saya geram lah. Tengok perangai mereka yang berada di anjung kuasa tu tak berhenti-henti duk memikirkan soal kuasa. Buat kerja lah untuk rakyat. Rakyat dah susah. Kenapa anda sanggup menodai kuasa dunia oleh Datuk Agong? Kenapa nak mencampuri urusan tu? Kenapa anda boleh tiba-tiba bercakap macam budak-budak? Parlimen tak boleh bersidang, UMNO boleh kena bersidang bawa pilihan. Bagaimana saya kata, 22,000 cawangan berada. Ini saya bercakap terus terang lah. Dan sekarang ni saya nak bertanya pula, UMNO dengan PAS ni nak ke mana sekarang? Ini persoalan, rakyat dah tengok. Mula menimbul persoalan, UMNO dengan PAS ni nak ke mana? Sebab itu, saudara Syahabuddin Hussein, sahabat saya,
Walaupun dia banyak menulis memihak kepada Parti Keadilan, tapi saya tengok tulisan dia cantik. Saya suka menyantuni tulisan kawan-kawan. Kalau ada fakta yang boleh kita lihat, kita kena santuni juga. Kerana kata saudara Syahrudin, UMNO harus berhenti. UMNO harus berhenti mengharap cinta PAS. Terimalah hakikat. Istana Pasir Muafakat Nasional sudah pun terbarai. Ini kata saudara Syahrudin Hussein. Sebab dia hanya 3 hari selepas berakhirnya PAU, di mana UMNO akhirnya mengtamatkan putus hubungan dengan Bersatu. Sambil dalam waktu yang sama, terdapat lontaran kata-kata dua agar PAS membuat pilihan. Sama ada mau bersama MN atau PN. Segalanya kini sudah terang dan jelas. Dalam kenyataan media bersama yang dikeluarkan oleh Susah Agung Bersatu, Datuk Hamzah Zainuddin, dan Susah Agung PAS, Taqiyuddin Hassan, kedua-dua parti mengambil ketetapan untuk terus mengukuhkan kerjasama melalui Perikatan Nasional, PALAS. Dan ketetapan itu diambil selepas pertemuan antara kepimpinan tertinggi Bersatu dan PAS yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin dan Tuan Guru Haji Ali Awang pada 30 Mac 2 lepas. Jadi dalam persetujuan itu, Bersatu dan PAS akan terus mengukuhkan kerjasama dalam Perikatan Nasional dalam menghadapi PRU15. Itu jelas. Bersatu dan PAS selaku antara parti pengasas utama Perikatan Nasional akan menubuhkan jawatankuasa permusyawaratan di peringkat pusat bagi merangka strategi dan hala tuju parti khusus bagi menghadapi PRU15. Segala keputusan yang tercapai akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tinggi Perikatan Nasional untuk dimuktamadkan secara kolektif di kalangan semua parti-parti komponen Perikatan Nasional. Jadi Bersatu dan PAS bertegas menolak sebarang bentuk penjajaran baru untuk menubuhkan kerajaan pasca PRU15. Itu jelas. Sedangkan UMNO menyatakan kita kena faham. Anda jangan bermimpi di siang hari. Saya tadi berbual dengan seorang teman yang merupakan hardcore pada PAS. Dia kata dalam pilihan raya akan datang, PAS tanpa Muafakat Nasional kali ini maksimum PAS cuma mampu mencapai 10 kursi parlimen saja. Only 10 seats. Hanya 10 kursi parlimen. Kerana waktu pemilihan yang lepas bercampur-campur adanya pengundi-pengundi daripada bukan Melayu dan sebagainya. Kerana bila berlaku perpecahan antara UMNO, PKR di bawah Parti Pakatan Harapan, PAS duduk mencelah. Dan ini kali ini tidak berlaku. Kalau berlaku pertembungan 3 penjuru, maksimum PAS boleh dapat 10 kursi. Sama-sama kita lihat nanti. Saya bukan nak cakap besar, tidak. Tapi kita kena melihat dari segi struktur politik, dari bacaan kita, dari segi analisa kita, yang di atas meja, yang di atas kertas, jumlah pengundinya, aliran pengundi dan sebagainya. Ini keadaannya sekarang saya. Jadi kalau PAS dengan 10 kursi, Parti Pribumi saya tak tahu. Bolehlah merangka. Bila saya cakap ni, saya ramai marah lah. Bila saya kata ini, saya marah. Kalau saya cakap besar, tidak. Dari segi realitinya, macam mana Bersatu nak menang? Tempat Presiden Bersatu di Paguh pun, saya dah kata berkali-kali. Waktu pertandingan pilihan raya lalu, Tan Sri Muhyiddin dapat 26,300 lebih undi. Ahli UMNO, calon daripada UMNO 16,000. Undi daripada UMNO takkan lari. Dan Tan Sri Muhyiddin dapat daripada 26,000 itu 11,300 datang daripada pengundi-pengundi Cina yang dikuasai dan dipimpin oleh parti DAP. Mampukah dia dapat 11,000 tu? Dia tak ada 11,000, tinggal 15,000. Daripada 15,000 ke 15,000, kemudian daripada parti ahli-ahli PKR. Kerana waktu itu Tan Sri Muhyiddin bertanding di bawah simbol Parti Keadilan. Di Paguh terdapat lebih kurang antara 5,000 ke 7,000 ahli-ahli aktif Parti Keadilan Rakyat. Kalau itu berlaku, Tan Sri Muhyiddin punya undi itu sudah menurun lagi daripada 15,000 tinggal lagi 8,000. Jangan lupa, waktu berlaku perbalahan antara kumpulan Tun Dr. Mahathir dengan Tan Sri Muhyiddin, 2,500 orang ahli PBM keluar daripada PBM. Tinggal lebih kurang 5,600. Sebab itu saya katakan berkali-kali, Tan Sri Muhyiddin tidak akan buat pilihan raya sehingga dia dapat tawan UMNO. Kalau UMNO sokong dia, 16,000 tu bagi pada dia, boleh dia menang. Without dia tak boleh menang. Jadi nak cakap apa benda ni?
Nah, yuk, apa yang anda nak berlandaskan? Ini saya cakap, selalu saya katakan, analisa hendaklah dibuat selepas pilihan raya. Jadi selepas pilihan raya, itu keadaannya. Ini dia punya reality. Jadi, selagi UMNO tak boleh ditawan, tak mampu ditawan oleh Tan Sri Muhyiddin, maka dia tidak akan memanggil pilihan raya. Ataupun, cara paling mudah, jahanamkan parti itu. Kalau ahli UMNO itu diharamkan, Barisan Nasional diharamkan, mereka ingatkan, sebab itu Bersatu dah tubuh banyak cawangan seluruh negara. Dia tubuh cawangan seluruh negara, berapa ahlinya? Nak buat mesyuarat pun tak ada ahli. Mungkinlah di Kuala Lumpur ada lah. Di kawasan tak ada. Nah, kalau mungkin dengan harapan, kalau UMNO tak ada, orang Melayu ni akan menyertai parti Bersatu. Tidak jadi begitu, brother. Oh, kalau begitu, dengan adanya PAS, maka mungkin orang UMNO, orang Melayu ni akan bernaung di bawah PAS. Tidak berlaku begitu. Tobatlah home. Orang UMNO takkan sertai parti PAS. Ini realiti, brother. Dan akhirnya mereka akan bersama-sama dengan PKR. Macam mana Tun Dr. Mahathir bertanding di bawah lambang Parti Keadilan. History repeated. Bagaimana Tan Sri Muhyiddin repeat era kepimpinan Dr. Mahathir. Waktu itu Dr. Mahathir cuma ada 13 kursi, dah hilang 1 kursi, 12 kursi daripada PBM. Tapi overrule parti PKR. Parti Keadilan, presidennya tak pegang apa-apa jawatan. Tapi kerana takut ada berlakunya orang semua ni janji. Macam saya kata semalam, berjanji bahawa pada 2 tahun kemudian akan serahkan jawatan Perdana Menteri pada Anwar Ibrahim. Tidak berlaku. Maka untuk mengelakkan begitu, dipecahkan kumpulan dalam Parti Keadilan yang dipelopori oleh Azmin Ali dan Zuraida. Itu berlaku zaman Pakatan Harapan. Buatlah dia naratifnya kerana Dr. Mahathir tak nak lagi dikuasai oleh DAP. DAP ni Lim Guat Eng, Dr. Mahathir tak boleh nak overrule. Itu naratif mereka. Alasan. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Kemudian tubuh Kerajaan Perikatan Nasional. Bila tubuh Kerajaan Perikatan Nasional, Pak ini Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dengan hanya 6 kerusi. Berbekalkan 6 kerusi minoriti. Overrule pula parti yang mempunyai majoriti, itu UMNO. Presiden UMNO tak ada apa-apa jawatan pun. Macam mana berlaku dalam PKR. Kena berjanji akan mengadakan pilihan raya umum selewat-lewatnya pada bulan Januari 2021. Bagi alasan. Sedangkan kita dah bagi tahu kalau tak ada bulan Januari, selewat-lewatnya suku tahun pertama, tahun 2021 hendaklah dipanggil pilihan raya umum. Tak buat. Jadi bila kita tuntut, kita salah. Bila UMNO tuntut, UMNO salah, tak faham. Kalau ni pandemik apa semua. Sekarang ni darurat. So bagi saya sama. Jalan ceritanya sama, naratifnya sama. Orangnya pun lebih kurang sama. Sebab Tan Sri Muhyiddin bersama Dr. Mahathir mewujudkan parti PBM. Dan sekarang ni kalau nak dijahanamkan UMNO dengan Barisan Nasional, tak ada masalah. UMNO dan Barisan Nasional akan bertanding menggunakan lambang ini PKR. Terus saya ceritalah PKR dengan DAP apa semua. Nah, saya nak tanya, Parti Peribumi Bersatu ni untuk mengambil kuasa itu lagi, nak menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional, dia bernaung di bawah parti mana? Bukan PKR. Bukan Parti Peribumi Bersatu bersama Tan Sri Muhyiddin berucap di atas pentas-pentas politik, maki hamun warna UMNO ini di depannya, bukan Melayu. Jangan lupa, waktu itu UMNO Parti Perompak, UMNO Parti Penyambung apa semua yang membuatkan saya sampai sekarang ni saya tidak dapat memaafkan. Saya tidak dapat melupakan. I can forgive, but I cannot forget. Tiap-tiap kenyataannya. Ini realitinya. Bukan waktu itu dengan DAP. UMNO tak pernah kerjasama dengan DAP. Kerana takut bahawa UMNO ni kalau dipadamkan hayatnya akan bercantum pula di bawah Parti Keadilan, naratif politik kalau mereka memaksa. Kalau UMNO ni dibatalkan pendaftarannya, jangan ingat kami akan berada di bawah Parti Peribumi. Jangan ingat kami akan berada dengan PAS. Kita akan okey dalam keadaan itu. Macam mana? Dia dah tunjuk caranya, dia dah tunjuk jalannya. Waktu Parti Peribumi Bersatu tak dapat mendaftar, tak ada sah pendaftaran, mereka bernaung di bawah Parti Keadilan. Jadi takut benda itu repeated. Oh, sekarang ni no DAP, no PKR, no Anwar Ibrahim. Siapa yang mencipta? You are the guys.
Anda yang menunjukkan contoh. Anda yang membuat naratif yang sebegitu. Dan sekarang ni anda takut. Sebab anda ada niat untuk mematikan UMNO. Sebab anda ada niat untuk memastikan ahli-ahli UMNO ini berterabur. Tidak begitu, brother. Sebab itulah anda gunakan dari dalaman. Macam mana ini digunakan Khairi Jamaluddin, Azmin dengan Nazrullah memecahkan penguasaan majoriti Parti Keadilan. Itu juga anda lakukan. Anda simpan segala serigala berada dalam UMNO. Dan mereka ni menyuarakan apa kehendak anda. Dan saya terkejut bila Tan Sri Anwar Ibrahim dan Tan Sri Anwar Musa menyatakan bahawa pemilihan raya macam ni, pemilihan parti begini. Siapa dia nak menentukan? Who are you? You tidak ada duduk pun sekarang ni. You tak ada local standard. There is no writ of habeas corpus untuk you bercakap soal UMNO saat ini. You boleh bercakap soal UMNO bahagian Ketereh. Saya nak umumkan UMNO bahagian Ketereh akan mengadakan perhimpunan, mengadakan persidangan, pemilihan sekian waktu. Itu boleh. Tapi nak bercakap pesing untuk seluruh negara, tak boleh. You tak ada local standard, tak ada. Jangan nak menipu. Kemudian boleh kata pula lagi, kerana untuk memilih calon Perdana Menteri. Siapa kamu untuk menentukan Perdana Menteri? Itu kuasa agung. UMNO tak bercakap. Sebab kita menghayati perkara 43 dalam perlembagaan. Kita ikut apa perlembagaan. Memang UMNO menjunjung perlembagaan dan sentiasa menjunjung daulat Raja-Raja Melayu. Tuanku kata darurat, kita ikut. Saudara pernah dengar ahli UMNO menyinggung ni titah tuanku? Tak ada. Dengan penuh kasih sayang. Sebab kita tahu UMNO mempertahankan Raja-Raja Melayu. Sejak awal ia ditubuhkan. Tapi parti lain saya tak tahu. I cannot say. Dan saya tak tuduh. Tetapi jalanan mereka sekarang ini seolah-olah mencabar kuasa Raja-Raja Melayu. Mana boleh begitu? Begitu juga dengan Mat Ketum ini Khairi Jamaluddin, tak sedar diri. Anda bawa badi pada UMNO. Waktu anda jadi ketua pemuda, ahli-ahli pemuda, pengurus pemuda lari. Kata hebat sangat. Kalau kamu hebat, produk daripada Oxford, produk daripada Cambridge, produk daripada luar negara, anak muda, bahawa boleh mengumpul anak-anak muda tu mengundi. You fail. Betul kesalahan anda tu anda longgokkan kepada Najib. Bagi saya it's very unfair. Dan sekarang ini dah tak ada dah orang nak jadikan scapegoat anda balon pula Presiden UMNO. Oh tak betul lah Zaid Hamidi begitu, Zaid Hamidi begini. Sedangkan kalaulah Datuk Seri Zaid Hamidi tidak menyuarakan kehendak persidangan 145 bahagian yang menolak kerjasama dengan PKR, dengan PBN, maka anda akan kata lembik. Maaf cakaplah, anda akan kata, oh Presiden UMNO ni tak keluar, minta maaf saudara. Bondan dan sebagainya. Bila dia bercakap pada begitu, otak biul. Tak fikir, nak tunjuk dia tu hebat. Pula dah, serba-serbi salah. Kerana anda merasakan anda lah terhebat segala-galanya. This is the thing. Inilah yang anda lakukan. Sepatutnya anda dah berada dalam kerajaan. Dan kena ingat, anda mewakili UMNO. Kena patuhlah apa yang diputuskan oleh UMNO. Jangan terikut dengan cakap orang. Jangan terikut dengan kehendak orang. Soal anda nak mempertahankan Tan Sri Muhyiddin, itu hak anda. Memang pun sebagai ahli jemaah menteri kena pertahankanlah. Kita tak marah. Tapi biarlah kena caranya. Kena caranya. Sebab hari ini rakyat sudah bertanya tentang keabsahan, legitimacy of Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ini hendaklah dibuktikan di Parlimen. Anda nak pertahankan macam mana? Pujuklah. Anda berada dalam kabinet. Gunakanlah pengaruh anda yang bijak sangat bercakap, bijak sangat buat argument. Tan Sri, kita kena berhadapan. Don't worry Tan Sri. Kita akan face. Ini masalah kecil. Rakyat bersama dengan kita. As long as kita mempertahankan rakyat, kita melaksanakan kerja-kerja untuk rakyat, rakyat tetap berada di belakang kita. Go ahead. Sekarang ini anda takut pada bayang-bayang. Mereka yang berada di anjung kuasa sekarang hari ini takut pada bayang-bayang. Kalau persidangan berlakunya Parlimen bersidang, besar kemungkinan mereka akan hilang kuasa. Mereka tidak lagi jadi menteri. Ini ketakutan yang menghantui siang malam mereka. Jadi dicipta kepelbagaian naratif. Naratif itu, naratif ini. Ini keadaannya. Sebenar-benarnya. Saya nak bagi tahu. Dapatan saya. Ini dapatan saya. Sebenar-benarnya. Menteri-menteri yang berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin itu dipanggil dan
Mereka mengatakan bahawa mereka akan meletakkan jawatan apabila diminta oleh UMNO. UMNO belum membuat keputusan bila tarikhnya. Cuma kita ada timeline, dia ada waktunya. Paling lewat 1 Ogos. Dan Majlis Tinggi tak bersidang lagi. Yang dah takut saya nak buat apa? Ini keadaannya. UMNO bukanlah begitu parti yang sembrono. Parti yang buat ini keputusan membagi buta. Tidak. Dia ada tertibnya. Presiden akan buat engagement, jumpa dengan ahli-ahli Majlis Tinggi. Okey, sekarang ni pre-council, nak adakan mesyuarat Majlis Tinggi. Bila dah ada mesyuarat Majlis Tinggi, apa ketetapan tentang kehendak Perhimpunan Agung telah pun memutuskan. Kita tak boleh membantah mereka, because Perhimpunan Agung adalah kuasa terbesar. Jadi kita bagi timeline. Bila timelinenya, besok kita bincang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.